Right, boleh follow? We are just about half an hour lagi dan tak banyak lagi dah sebenarnya nak habis pun. Right, so saya sentuh dengan kardiovaskular. Saya rasa ini semua orang dah tahu tentang jantung, ada salur darah, okay, ataupun kita sebut pembuluh darah ataupun blood vessel dalam bahasa Inggerisnya. And of course dalam pembuluh darah tu ataupun salur darah ada darah. Okay, fungsinya macam dah tertera dalam tu lah, untuk hantar oksigen, hantar nutrien, okay. And then juga mengangkut karbon dioksida keluar daripada tubuh lah. Kita hasilkan karbon dioksida, kita menyedut oksigen masuk dalam badan. So saya rasa yang tu tak perlu orang kata apa, bincang terlalu detail lah. Okay, kita tengok gambar jantung ni. Ni tingkatan berapa ya? Ada cikgu tak yang ajar pasal jantung? Mungkin boleh share. Ni tingkatan berapa ya kalau tak sekolah? Pasal jantung ni. Tingkatan 4. Ada cikgu kat sini. Right. Tingkatan 4. Topik ni ada dalam ni. Okay. So now jantung ni, kita ada bahagian jantung. Satu ventricle, belah kiri kita sebut ventricle, belah kanan kita sebut, bawah kita sebut ventricle, bahagian atas kita sebut atrium. Alright, dia ada bahagian kanan dan dia ada bahagian kiri. So akan ada atrium kanan, ada ventricle kanan, dan ada atrium kiri dan ventricle kiri. So that bila kita sedut udara, macam contoh kita bernafas sekarang kan. Bila kita sedut, nafas masuk, okay, so oksigen tu akan masuk ke dalam paru-paru sampailah dekat alveolus. And macam mana oksigen tu boleh sampai ke jantung? Cuba tuan-tuan fikir, macam mana dia boleh sampai ke jantung? Oksigen yang kita sedut, kan, dia masuk sampai paru-paru, betul? Sampai kat paru-paru, macam mana daripada paru-paru tu oksigen tu transfer masuk ke dalam dalam jantung? Sebab jantung lah pam darah yang beroksigen kan. Macam mana darah tu oksigen tu boleh masuk pergi ke jantung? Tiba-tiba boleh ada dalam saluran darah, macam mana? Boleh siapa-siapa tak jawab? Oksigen dari udara. Okey, saya ulang Oksigen dari udara, dia masuk dalam paru-paru. Tapi macam mana daripada oksigen dalam udara, tiba-tiba boleh ada dalam darah dan masuk dalam jantung? Tu soalan dia. Nak bagi faham tu. Hemoglobin adalah carrier. Okey, masih belum lagi dapat jawapan tu. Meresap. Wah, okey. Resapan. Okey, lagi tak apa, cuba. Can someone tell me, macam mana boleh oksigen yang dalam udara tiba-tiba boleh duduk dalam darah and then boleh bergerak pergi jantung, pergi mana-mana? Okey, diffusion. Masih lagi, tak dapat lagi jawapan dia tu. Macam mana dia boleh tu? Dia punya apa yang membolehkan boleh berubah daripada oksigen dalam udara pergi duduk dalam darah? Proses betul, diffusion tu betul. Okey, silakan jawab. Exchange dekat blood capillary, dia bind dengan hemoglobin. Okay, that's the correct and precise answer. Thank you. Ada capillary. Tadi saya ada sentuh tengok pada slide yang sebelum ni, saya ada tulis pembuluh darah saja kan? Bukan saya ada tulis, dia tertulis pembuluh darah saja kan? Alright? So you boleh buat catatan satu lagi dekat sebelah tu, iaitu capillary. Alright? Blood capillary. Alright Okay. Dia pun sama juga, dia salur darah lah tu. Dia pecahan daripada salur darah. Bezanya dengan, apa beza salur darah dan capillary? Okay, apa bezanya ialah capillary ni adalah dia macam terminal. Di situlah pertukaran gas boleh berlaku. Alright, dia macam terminal. Okay, dia macam terminal. So dekat alveolus tu ada capillary, right, di mana dia menjadi perantara, di mana perantara terminal yang oksigen tu boleh transfer masuk ke dalam darah, ke dalam salur darah. Alright, so that dia masuk ke dalam salur darah, itu yang kita panggil proses diffusion tu, right, and then meresap and dibawa oleh hemoglobin yang ada dalam darah. Hemoglobin tu adalah sejenis protein dalam darah yang boleh pegang oksigen. So dialah yang membawa oksigen dalam darah. Okay so boleh faham dekat situ. Ingat capillary. Right, so now apabila darah yang beroksigen tu dah masuk, okay, dalam salur darah dan daripada paru-paru tu akan pergi ke jantung. Kita kan ada banyak salur darah dan dia akan masuk daripada ke jantung di atrium kiri.
Okey, tengok atrium kiri dia akan masuk sehingga penuh atrium kiri, baru akan injak terbuka, so that dan akan memenuhi ventricle kiri yang bawah ni. Ni ventricle kiri ni yang bawah. So ni yang merah ni kita tengok yang merah. Okey, dah masuk, sini dah penuh. Apabila dah penuh, injap sini akan tutup. Kalau injap sini tak tutup, naya kita. Kan? Bocor naik balik ke atas. Right? So dia macam pintu lah. So that bila contraction, bila jantung kita pump, okay, bila dia pump sini ventricle ini, bukan bermaksud pump belah kiri saja, yang kanan tak pump. Dia pump dua-dua sekali pump. Cuma pump kiri dulu and then followed by yang satu lagi. Right. So dia bila dia pump ni, yang ini yang keluar ni, dia akan pecah ni. Okay, ada yang pergi ke otak, ada pergi ke bahagian atas tubuh dan ada pergi ke bahagian bawah tubuh. Yang tiga yang pecahan ni. Alright. So dia akan pecah kepada seluruh badan. So sampailah ke otot mana yang perlukan oksigen ketika kita exercise. Alright. So far dekat situ boleh follow? Boleh follow dekat situ? Tentang fungsi jantung? Easy kan? Ini adalah yang ni lah. Alright. And then apabila katakanlah oksigen tu dah sampai dekat otot, katakanlah sampai dekat bicep. Bicep kan saya cerita kata bicep ni kita perlukan oksigen untuk penghasilan tenaga dan sebagainya kan nanti kan. So bila sampai, macam mana oksigen dalam darah dia nak pergi masuk ke dalam sel. Okey, sel kat otot. Itu pun ada lagi kapilari juga dekat sel. Alright, barulah boleh transfer. So senang cerita, salur darah adalah ataupun blood vessel adalah macam pipe yang membolehkan darah dialirkan. Capillary adalah penghujung atau terminal yang membolehkan pertukaran gas berlaku. Itu sahaja. Nak faham dia. Simple dia dekat situ. Then akan ada oksigen yang masuk juga kat capillary dan dihantar balik darah ke jantung, masuk mula ke atrium kanan, dan atrium kanan akan pump keluar ke paru-paru. Yang warna biru ni akan pump ke paru-paru. Darah yang kurang oksigen ataupun tidak ada oksigen, okey, ke paru-paru. So that kita hembus nafas keluar adalah darah karbon dioksida lah okay. Itu cerita ringkas dia. Okey. Tak payah nak buat aktiviti lah kot, tak ada apalah. Inilah gambarnya pembuluh darah tu contoh. Okey. Arteri adalah salur darah yang menghantar darah beroksigen. Vena adalah salur darah yang menghantar darah yang tidak beroksigen ataupun yang telah dioksidakan. Okay, itu sahaja. Right, So you boleh nampak kapilari ni yang ada tempat pertukaran ni. Ni kat sini. Inilah tempat pertukaran gas. Oksigen dan karbon dioksida berlaku. Right, So ini berlaku sama ada di paru-paru, ia juga berlaku di sel-sel otak. Okey, dua-dua sekali berlaku. Okay, sikit lagi. Masih lagi tentang kardiovaskular. Rasa dah penat lagi? Biasalah hujung-hujung kan? Siapa dah penat angkat tangan? Okay, thank you. Oh, Mr. Ang pun. Hopefully belum ada yang tidur Sekejap saya tengok ada check tak? Ada yang tidur tak? Tengok video tiba-tiba angkat kepala dah. Right. Saya tahu dah petang-petang ni kan. Okay, saya pun tak ada intention untuk drag. Okay, nak habis hari pun. Okay, kita tengok tentang kitaran. Tentang kitaran ni tak ada apa. Dia tak ada apa-apa beza dengan tadi. It's just nak tunjukkan kitaran sahaja. Apa beza kitaran pulmonary dan juga kitaran sistemik. Kita tengok gambar ni, senang sahaja. Oh, nak workout. Alamak. Okay, sorry. I'm taking your time. Workout time je. Right, Kita tengok gambar jantung ni So that kita tengok jantung yang sebelah kiri ni adalah darah yang beroksigen. Kita tengok datangnya daripada paru-paru atas. Alright Datang dari paru-paru masuk jantung, and then jantung pump pergi ke body mana-mana sahaja. And then ada pertukaran gas berlaku, and then darah kembali ke jantung dan jantung akan pump semula ke paru-paru untuk dihembuskan. Okey, ini adalah satu kitaran lengkap. Tetapi apa saja yang berlaku di antara paru-paru sampai jantung, okey, di antara paru-paru sampai jantung dan jantung ke paru-paru dikategorikan sebagai kitaran pulmonary. Apa saja yang berlaku di antara jantung dan juga otot atau mana-mana bahagian organ dan organ kepada jantung, dia dikategorikan sebagai kitaran sistemik. Itu sahaja.
Kan tak ada apa-apa pun. Dia nak membezakan apa itu kitaran pulmonary dan juga kitaran sistemik. Okay, yang ni saya rasa tak perlu nak discuss panjang. Saya rasa semua orang tahu tentang macam mana nak check keadaan nadi. And kalau nak check dekat kita punya lengan, make sure guna 2 jari ni. Saya pernah tengok drama Melayu, drama Korea, dia orang pakai ibu jari ada, tah jari mana, tah dia letak 4-4 jari pun ada, macam-macam style. So kita pakai 2 jari sahaja. Because yang ni antara yang paling sensitif. Okay, untuk detect. Right, 2 jari. You boleh guna kat carotid ataupun you guna kat you punya dekat pergelangan tangan right so tu 2 cara untuk check keadaan nadi. Okay, ini boleh check and you boleh tahu you punya keadaan nadi maksimum, jangkaan. Dia tak tepat kita tengok dekat bawah ni ada tulis yang ni saya rasa semua orang dah biasa nak tahu maksimum heart rate, betul? Maksimum heart rate, umur tolak 220 tolak umur. Okay, saya rasa ni ada terlepas satu perkataan ni. Kan? 220 tolak umur, bukan 20 tolak umur tu. Minta betulkan nanti Ni 220 ni sepatutnya ni. Okay, saya tak perasan dia punya ada missing. Okay, ni yang paling simple lah yang orang selalu buat. Maximum heart rate tolak umur. Okay. Tapi ada kaedah lain lagi, ada kaedah covenant. Kita akan tengok nanti ni formula covenant. Okay. Kalau lah tuan-tuan kata pakai yang kaedah tadi 220 tolak umur, kata kalau umur 20 maknanya maksimum hari adalah 200. Okay, simple understanding. Tetapi untuk formula covenant dia ada ambil kira dengan keadaan nadi rehat. Keadaan nadi rehat ataupun resting heart rate kita ambil waktu kita bangun pagi. Paling elok sekali bangun pagi tu. So that you ambil dalam lebih kurang about 20 seconds. Okay, you count you punya heartbeat in 20 seconds and multiply with 3. Kan? Kalau nak kira 60 saat terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita nak dapatkan keadaan nadi rehat. Yang terbaik lah, okay, adalah waktu kita bangun tidur. Sebab kita tak aktif waktu tu. Right, So, formula covenant ni kita boleh gunakan untuk kita monitor training intensity. So, macam mana nak kira dia ialah kita gunakan maximum heart rate, okay, tolak dengan resting heart rate. Darab dengan berapa peratus intensity yang kita sasarkan. Ada contoh dekat bawah tu, alright, yang dia bagi adalah subjek berumur 20 tahun and athlete long distance. Keadaan nadi rehat adalah 60 beat per minute and dia nak training pada intensity 70%. Okay, so cuba kira 70% intensity dapat berapa? Keadaan nadi rehat kalau umur dia 20, so maximum heart rate 220 tolak 158. Okay, boleh dapat Saya tak kira pun lagi kan. So 158, orang lain dapat sama? Nilai yang sama? Untuk 70% intensity. 158 yang lain-lain? So 220 tolak dengan umur dia 20 tahun, 200. Tolak dengan resting heart rate 60, so jadi 140. 140 darab dengan 0.7 lah kan, betul? 70% kan? Right? So darab dengan 0.7 dapat berapa? 140 darab 0.7. 158 Okay. So maknanya bila dia lari, dia jogging ataupun dia exercise, so dia akan, kita kan sekarang ada pakai stopwatch, ramai yang pakai yang stopwatch yang canggih-canggih ni kan. So you lari pada intensity dalam 160 heart rate you, maknanya you lari dalam lebih kurang 70% intensity. Itu satu cara untuk you monitor intensity you. Boleh faham Tapi kena ingat, kelemahan prediction maximum heart rate 220 tolak umur tu, dia punya ralat dia besar. Kalau ikut kajian, saya pernah baca dia punya ralat adalah plus minus 10. So kalau lah you punya training intensity 70% target dan kita kira 158, tak bermaksud kita kena lari 158 mesti fix pada 158. Kalau terlebih sikit dalam 162, 168 masih lagi within plus minus tu. Ingat plus minus 10. So kalau 158 terlajak sikit 165, okay fine. Still lagi consider dalam within 70%. Boleh faham dekat situ? Right. And then saya nak sentuh tentang isi padu stroke and cardiac output. Okay, keluaran kardiak. Senang saja. Isi padu stroke ni adalah tentang berapa banyak blood darah yang kita pump dalam masa sekali jantung kita contract. Okay.
Keluaran kardiak adalah berapa banyak darah yang dipump dalam masa 1 minit. Itu saja beza. Biasanya dalam satu sekali pump lebih kurang 60 ke 100 ml darah sekali pump, lebih kurang. Biasanya in average dalam keadaan relax adalah 60 ke 70 ml. Biasanya. Tetapi bila kita exercise, dia akan pump lebih daripada tu. Could be 150, it could be 160 ml macam gitu. Alright, it could be besar. Okay, sebab kita guna lebih banyak darah and kita guna lebih banyak oksigen juga. So that kita punya darah akan lagi meningkat. So, in total, dalam masa-masa 1 minit sekarang ni, dalam keadaan sekarang, dalam 1 minit, darah yang kita pump 1 minit lebih kurang 5 liter. Dalam masa 1 minit, dalam tubuh kita ni lebih kurang 5 liter darah kita pump. Lebih kurang, more or less. 5 liters in a minute. Okay, banyak tu. Right, dalam 1 liter. Tetapi, dalam 1 minit. Tapi bila kita exercise, darah yang dipump boleh meningkat hingga berapa agak-agak? Tuan-tuan boleh teka tak? Berapa banyak peningkatan boleh meningkat? 8 liter. Okey, ada siapa lagi nak cuba jawab? Berapa liter boleh meningkat dalam ketika exercise? Berapa liter dalam seminit boleh meningkat? 10 liter, 8, 10, okey lagi? Ada lagi? Maybe one more? Do you think 10 is too much? Okay, the answer is it could reach 20 liter per minute. Depends kepada aktiviti yang you buat. So kalau lagi intense aktiviti you dalam tempoh yang agak panjang, so lagi banyak darah yang dipump dalam seminit dan dia boleh cecah sampai cardiac output boleh cecah sampai 20 liter, 21 liter, 22 liter. Bergantung kepada aktiviti. Mana datangnya darah tu tiba-tiba dari 5 liter menjadi 20 liter? Mana datang? Okey, itu soalannya. Mana datang darah-darah ni? Yang banyak-banyak ni. Can anyone? Heartbeat is heartbeat je. Mana datangnya darah yang 5 liter, darah yang kuantitinya normal ni dalam keadaan sekarang ni 5 liter seminit, bila exercise boleh cecah sampai 15 liter, 16 liter, 17 liter. Mana datang 10, 15 liter ni? Darah ni. Tiba-tiba ada banyak macam ni. Soalan dia. Can anyone answer? Sebab petang dah kot, tak boleh fikir dah. Okey, jawapan dia adalah daripada lemah. Okey, faham. Okey, jawapan dia datangnya daripada cecair yang ada dalam tubuh kita. Mana-mana bahagian, dalam sel, luar sel, mana-mana dia akan diserap masuk dalam salur darah sebab salur darah kita bersifat separa telap. So dia boleh serap air, cecair. Okey, so dia menyebabkan darah kita menjadi bertambah volume. Tetapi pada masa yang sama akan ada stimulasi kepada buah pinggang kita untuk menghasilkan red blood cell ataupun sel darah merah yang baru. Sebabnya kita exercise, kita perlukan carrier oksigen yang lebih banyak. So that penghasilan sel darah merah pun akan meningkat. So that darah kita akan bertambah volume dan bertambah juga pembawa oksigen. Okey ya. Boleh faham dekat situ Right. Okay, saya akan go to the next one. Ni tak ada apalah Ni contoh yang kita kira.